Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, semakin panjang dan semakin panas cerita yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri setelah penemuan RM 170 juta. Ada yang kata rasuah RM 700 juta kerana melibatkan peruntukan bagi keluarga Malaysia waktu era Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dan macam-macam lah rasuah, pengubahan wang haram dan sebagainya. Akhirnya berkaitan dengan ini, setelah Ismail Sabri disiasat oleh SPRM, ada satu komen yang saya terima. Komen ini amat panas. Berkata, jika Mahathir juga terlibat perlu disiasat, biar mahkamah tentukan. Tapi saya percaya Mahathir tidak ada terlibat dengan kejahatan, rasuah atau curi, menyalahguna kuasa, langgar undang-undang negara. Seperti yang sudah disebut nama-nama, mungkin ada kelibatan menyeksa ramai katanya. Komen seterusnya berkata, ramai rakyat Malaysia sokong 100% Ismail Sabri bongkar perasuah Malaysia yang menyorok dan berselindung di belakang tabir. Komen seterusnya pula berkata, munasabah apa yang dikatakan oleh Tun M, bawa dan biar mahkamah yang siasat dan tentukan. Ini adalah berkaitan dengan komen Ismail Sabri terhadap siasatan yang melibatkan PM9. Seterusnya komen yang mengejutkan pula berkata, betul tuh SPRM teruskan buat penangkapan yang mana terlibat termasuk Mahyudin. Itu pasal duit UMNO hilang ketika itu. Bermacam-macam komen yang saya terima. Dan kata duit UMNO hilang gara-gara rasuah itu. Ada yang sebut nama Muhyiddin di dalam ruangan komen. Begitulah kementerian netizen. Ada saja komen. Tapi pada akhirnya kita nantikan apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya di sebalik siasatan terhadap Ismail Sabri. Kalaulah benar ada ahli parlimen pada ketika itu dan menteri pada ketika itu yang membantu Ismail Sabri ataupun yang terlibat dengan perkara ini, terlibat dengan rasuah, pengubahan wang haram yang melibatkan kes inilah, sudah pasti mereka perlu didedahkan. Seperti mana gesaan ini berkata, kami rakyat Malaysia sokong 100% Ismail Sabri bongkar perasuah Malaysia yang menyorok dan berselindung di belakang tabir. Jadi pada akhirnya kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Kalau ada pendedahan identiti, sudah pasti rakyat Malaysia mahu Ismail Sabri mendedahkan identiti tersebut. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selipkan beberapa jenis produk. Lihatlah, boleh tengok, boleh shopping. Produk mana satu yang best, yang sesuai dengan Anda. Boleh order, klik dulu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Harga cukup berpatutan sesuai dengan kualiti barang. Oke, baik saudara-saudara, antara perkara-perkara di depan yang menjadi antara pilihan raya yang menjadi penantian seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepimpinan politik daripada pembangkang, daripada blok kerajaan, adalah PRK Dun Air Kuning. Akhirnya Perikatan Nasional dalam satu keputusan, PN umum calon PRK Dun Air Kuning selepas 20 Mac. Saya tertanya-tanyalah bagi PRK Dun Air Kuning. Kita imbas kembali pada PRU 15 yang lepas, di mana KJ antara selepas PRU 15, Khairi Jamaluddin antara yang sudah keluar daripada UMNO, ditendang keluar daripada UMNO. Begitu juga Mahathir yang kalah teruk pada PRU 15. Saya tertanya-tanya, KJ hari ini tidak mempunyai parti, manakala Mahathir pula berkawan dengan Perikatan Nasional. Adakah sekiranya Perikatan Nasional akan mengumumkan calon PRK
bagi Dun Air Kuning pada selepas 20 Mac ini, adakah Tun Mahathir mempunyai harapan untuk menjadi calon? Oh, mungkin tidak mustahil juga. Begitu juga kepada Khairy Jamaluddin. Adakah KJ yang mempunyai pengaruh yang besar dan juga sosok pemimpin yang disegani dan dikenali ramai? Adakah beliau mungkin boleh ditarik masuk dalam Perikatan Nasional? Sekaligus tawaran beliau masuk PN adalah ditawarkan untuk menjadi calon PRK Dun Air Kuning. Wow, mungkin itu tidak mustahil juga kan? Nah, saudara-saudara, sedangkan hari ini KJ belum lagi menyertai mana-mana parti. Mungkin KJ akan menyertai blok kerajaan, tapi kalau KJ menyertai blok Perikatan Nasional, blok pembangkang, rasanya itu pun tidak mustahil juga. Dalam satu tulisan daripada Harapan Daily, PN hanya akan membincangkan calon blok itu pada PRK Dun Air Kuning pada minggu depan. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Muhammad Sanusi, berkata, senarai panjang calon sudah diterima, melibatkan setiap sayap parti untuk diteliti. Setakat ini, banyak calon dikemukakan dan belum disenarai pendekkan nama calon berkenaan. Jadi teman-teman dan puan, menurut Anda melalui komen saya sebentar tadi, KJ ataupun Mahathir, adakah mereka mempunyai harapan untuk jadi calon bagi PRK Dun Air Kuning ini, ataupun mungkin menjadi calon bagi PRK seterusnya, ataupun mungkin mereka berdua ini buat parti baru saja? Oh, mungkin bersama dengan Syed Saddiq rasanya, ataupun mungkin bersama dengan Hisham Jalil, ataupun mungkin Hishamuddin Husin. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kita dikejutkan dengan beberapa beberapa cerita tentang rasuah, antara yang disebut ramai, yang terbaru melibatkan bekas Perdana Menteri ke-9. Jadi beberapa beberapa episod rasuah yang sudah kita dengar, bukan setiap hari, tapi hampir setiap masa ada saja berita tentang rasuah. Setelah pendedahan mengejutkan yang melibatkan bekas Perdana Menteri ke-9, rupanya selain PM9 yang disiasat, satu lagi pendedahan terbaru. Gempar, SPRM sahkan 2 kertas siasatan dibuka terhadap Sapura. Nah, lagi ada satu lagi berita tentang melibatkan SPRM membuka kertas siasatan. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat, tengok macam biasa. Shopping dekat sini pun boleh, tidak masalah. Mana satu yang ngam di hati, mana satu yang ngam di mata, boleh klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Harga cukup berpatutan sesuai dengan kualiti. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, adakah satu lagi episod rasuah ataupun satu lagi siri rasuah yang mungkin melibatkan ratusan juta, melibatkan berbilion-bilion ditemukan, ataupun mungkin ada lagi serbuan berlaku yang melibatkan berita ini? SPRM membuka 2 kertas siasatan terhadap syarikat Sapura Energy Berhad selepas didakwa terbabit kes rasuah dan penyelewengan. Sumber memberitahu siasatan dibuat selepas SPRM menerima maklumat berhubung salah laku membabitkan syarikat tersebut. Difahamkan, siasatan ini berdasarkan siasatan awal yang dibuka SPRM pada penghujung 2023 yang turut melibatkan tuntutan yang dibuat syarikat berkenaan. 2 kertas siasatan ini dibuka menjurus kepada kegiatan pengubahan wang haram dan penyelewengan membabitkan. Tuntutan sekitar 2018 ketika syarikat itu dikenali sebagai Sapura Kencana Petroleum Berhad. Selain jenayah rasuah, siasatan juga akan memberi fokus kepada isu kelemahan tata kelola dan kelemahan pengurusan.
Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan perkara itu, memaklumkan kertas siasatan dibuka mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan EMLATF PUAA 2001. Semalam Perdana Menteri berkata suntikan dana kepada SEB bukan satu bentuk bailout, sebaliknya untuk membentuk vendor yang terkesan akibat masalah keuangan yang dihadapi syarikat berkenaan. Ya saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Apa komen Anda?